Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, bagilah kami ilmu pengetahuan di sisimu ya Allah, hinggakan kami tidak jahil padamu ya Allah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin, dengan syafaat kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, berjumpa kita kali ini lagi dengan izin Allah, di mana kita merasakan benar-benar pemberian nikmat yang besar, iaitu hidup, di mana hidup ini tidak ada nikmat yang lebih besar berbandingan nikmat-nikmat syurga, nikmat apa pun, hidup ni lebih besar daripada yang lain. Kalau sekiranya dibagi tadi hidup kita, dibagi kita hidup, kemudian dibagi kita pilih untuk syurga, dan pilih mana nak syurga atau nak hidup, pasti kita akan memilih hidup. Sebab kalau dibagi syurga seisinya, tak ada hidup, apa gunanya? Jadi hidup tu adalah anugerah yang paling besar daripada Allah, supaya kita merasakan hidup ni bukan kepunyaan Allah. Itu jadi masalah kita ni, ialah kita tak mensyukuri nikmat Allah. Dengan hidup tu tadi, kita rasa hidup tu kita punya, tu tak mensyukuri Allah lah tu. Tapi kalau dibagi hidup kepada kita, maka kita merasakan hidup ni hak Allah Ta'ala, kita pulangkan balik. Itu dinamakan orang yang bersyukur. Maka itu Nabi Adam patung, bila dimasukkan roh oleh Allah, diucapkan Alhamdulillah. Dia memuji kepada Allah kerana hidup tu kepunyaan Allah, dan yang hidup, yang dibagi hidup tu sebenarnya yang memuji Allah tu hanya Allah. Dia tidak merasa ada dua. Maknanya tetap kita ini bukan ada dua. Ada Allah, ada Allah, ada kita. Ada Allah, ada orang banyak. Bukan. Kita je tersilap. Jadi sebab kita ni ada pencipta kita. Kalau pelukis tu ada yang pelukis, boleh mana boleh jadi terus lukisan, ya. Tapi kita ni sering kalau tak mencari ni tadi fitrah. Fitrah kita ni dibagi hidup tu kasih sayang. Asalnya tengok Adam, diucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, bila masuk aja roh Alhamdulillah. Sebab fitrahnya tadi kita dengan Allah. Di alam roh lagi 4,000 tahun kita dengan Allah sebelum roh tu masuk ke tubuh Adam. Fitrahnya adalah nakkan ketuhanan. Maka tu Allah kata dalam surah Ibrahim ayat 10, Allah Ta'ala kata, apakah kau mau menafikan lagi atas Allah semua yang Allah jadikan tu? Kau tak nampak ke Allah? Lebih kurang itulah ayat dia, surah Ibrahim. Apakah kita ni tak menyaksikan lagi, tak yakin lagi yang semua ada ni semua? Allah Ta'ala kata, aku yang menciptakan. Kau tak yakin lagi ke? Sebab apa jadi gitu? Sebab itulah kita merasa hidup ni kepunyaan kita, maka tu kita tak nampak siapa yang memberikan. Sebelum ni kita belum lagi berada, apa pun belum disebut lagi apa-apa. Allah Ta'ala atal alal insanu khinu minadari lam yakun syai'an maskura. Kita belum disebut apa-apa, belum ada lagi lauh mahfuz, surga semua. Ada Allah je. Dia yang menciptakan, menjadikan lain. Maka tu Allah kata, apakah kamu tidak yakin lagi kepada orang yang tak kenal Allah ni, tak kenal diri, tak kenal Allah? Allah bagi tahu. Apakah engkau tak mengetahui, tak yakin lagi bahawa akulah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis seisinya, belum ada apa-apa, akulah penciptanya. Apakah tak yakin lagi? Tapi Allah tu dia ingatkan sebenarnya, dan naluri kita sebenarnya, walaupun dia bukan Islam, walaupun dia baru masuk Islam, orang awam ke apa, dia kata saya tak faham lah benda dia. Sebenarnya naluri kita, Islam ke tak Islam ke, asal nama manusia, roh dia daripada Nur Muhammad, daripada Allah, tetap naluri dia ke Tuhan, ad-din, ke Tuhan, dia tetap nak Allah. Tetapi dia tidak mau mencari. Buat kata Haji tadi, hidayah ni kena cari, bertabur Allah Ta'ala. Tapi kita tak mau cari, tak mau duduk diam je. Mana kita nak dapat? Allah sentiasa
bagi. Kita duduk diam, tak mau gerak, tak mau mencarinya, tak boleh nak salah siapa. Padahal naluri kita memang asal-asalnya memang tak boleh. Nanti orang Yahudi bila mati dia bangkit, aku dilahirkan Yahudi, maka tu aku tak menyembah engkau ya Allah. Tak boleh ada alasan itu, alasan dia buat-buat. Tapi sebenarnya kalau kita faham naluri kita sejak di alam roh belum terlahir lagi, kita dah memang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah kita kat dunia ni, kita yakin bahawa kita nakkan ke Allah balik. Untunglah. Tapi bagi manusia-manusia yang dia menipu diri dia, dia kata tak kenal lah, dia tak mau cari, dia beralasan, dia kata kita masih kena perlu diri kita ni yang menggerakkan. Dia kata diri dia tu tadi yang melihat, diri dia yang berkata-kata, diri dia yang mendengar, diri yang berkehendak. Dia kata dia. Sebab penyakit ni dibiarkan lama-lama, maka tu dia tertutup untuk menerima dia yang menutupi. Lepas tu nak disalahkan yang ni, salahkan ni. Nanti yang kita ni datanglah nabi-nabi, dah habis semua, diganti dengan wali-wali Allah, diganti dengan orang-orang yang pembimbing rohani ni kan. Arif billah tetap diolok-olokkan, dia main-mainkan perkataan tu. Kalau betul kau cakap Allah ni, cuba kau gini, dia cabarnya. Macam para nabi nak dimain-mainkan, nak diolok-olokkan. Padahal Allah Ta'ala kata kau tunjukkan mujizat kau Nabi, ke apa pun dia tak akan berimannya, dia tak akan percaya dengan aku punya. Sebab dia sendiri dalam diri dia berpenyakit, dibiarkan penyakit tu lama-lama. Apa penyakit dia? Mengaku diri dia berkuasa. Padahal seluruh diri kita ni dikuasai, Allah yang menguasai. Sebab yang pelukisan Allah yang melukis kan? Jadi memulakan lukis tu, memulakan apa penciptaan tu Allah. Dan setiap apa yang nak disusun, semuanya susunan takbiran Allah. Tak ada satu pun takbiran manusia. Kita yang menyangka, oh iblis tu ada kuasa, malaikat tu ada kuasa. Tak, tu semua adalah daripada kuasa Allah. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah ni, kita nampak semua benda-benda yang apa pun yang Allah terjemahkan, terjadikan, semua kita nampak tak ada kuasa, melainkan yang mentajalikan tu yang ada kuasa. Sebab Allah SWT kata Sayyidina Ali, sebelum Allah tu tadi nak menzahirkan sifat dia, Allah tak memerlukan zahirkan sifatnya. Pasal kalau kita mengaji kepada sifat, belum cukup lagi. Sifat tu berasal daripada zat dirinya. Jadi kalau kita menyembah pada sifat tu masih lagi tak sampai. Tak sampai lagi. Mana kita menyembah pada kudrat. Salah. Kita kena menyembah siapa yang bagi kudrat tu. Kalau kita menyembah pada penglihatan, aku nampak, mana penglihatan aku, mana kau duduk kat sifat pada penglihatan, mana salah lagi, belum lagi tauhid. Kita kena duduk siapa yang memberi penglihatan. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa. Berarti kita tak punya penglihatan, cuba tak. Lepas tu kita ni melihat dengan penglihatan Allah, baru betul. Wa huwa latiful khabir. Maha halus dan maha apa pun Allah tahu, alam khabir. Jadi di situ kita nak kena faham. Tapi kalau kita tak belajar benda ni, kata Sayyidina Ali, kalau kita tak belajar, kita tidak akan nampak kemanisan, kita tak nampak kerinduan dengan Allah, kita tak dapat yang Rasulullah tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Syoknya dengan Allah tadi, di alam roh tadi, hanya Allah je kita syok. Allah dalam keadaan sebut tu asyik, syok dengan Allah je. Yang lain punya syok pun kita tak heran. Kita nak dengan Allah pun. Itu naluri kita je. 4,000 tahun je dengan Allah je. Itu bila lahir tu Allah Ta'ala bagi tahu. Apakah ada keraguan lagi? Apa yang kau masih was-was tentang aku yang menciptakan 7 lapis langit? Kau tak nampak aku ke? Allah Ta'ala kata, aku yang menjadikan, diri kau sendiri pun aku jadikan. Kau tak yakin lagi? Sebenarnya Allah nak ingatkan kita ni yang menutupi. Jadi kesiannya kalau hidup kita masih lagi tak faham, masih lagi istilah kita merasakan seolah-olah diri kita ni kepunyaan kita. Itu yang jadi masalah besar. Masih lagi kita susah nak tukar. Sebab kita dah isi dengan benda-benda yang
bersifat baru. Kita tak meletakkan, maknanya Allah tu dahulu. Sebab kan kita kan ini semua kan belum ada, semua tak ada, kosong. Allah Ta'ala kata belum disebut apa-apa. Mani pun belum ada, roh pun belum ada, tak ada nama kita, belum ada. Baik, tiba bila ada kita nak rasa mengaku kita. Bahayanya tadi. Jadi Allah ingatkan macam-macam cara. Allah ingat, kembalilah kepada aku, sebab aku jadikan kau. Jadi setiap perbuatan kau semua akulah yang gerakkan, melihat, mendengar, hidup ni semua. Kenapa kamu boleh tukarkan? Bila kau tukarkan, itu nama kufar. Kau menutupi yang Allah yang memberi kau sifat hidup, mendengar, melihat. Engkau menutupinya, itu nama kafir, itu nama kufar. Yang kita lihat orang kafir itu kita nampak yang di luar tu diri kita lah tu, kalau kita tak faham. Hidup dia lintang pukang, suka hati aku, apa nak aku buat? Kita tengok dalam diri kita dulu. Wa fi anfusikum. Bila kita dah tengok, nanti kita tahu, ya Allah, akulah yang kafir tu tadi, yang tu luar ditunjukkan. Tak faham-faham lagi. Punya akulah yang disebut kafir. Kalau aku tak kenal diri, tak kenal Allah. Sebab aku merasa ada diri aku, itu kufar. Jadi kita bila duduk kat sini, pelajaran ni, maknanya Allah telah memanggil kita. Allah nak perkenalkan balik diri Allah. Sebab kita kita tutupi dah terlalu lama. Padahal dulu belum lagi kita terlahir di alam roh, sifat fitrah. Fitrah ni memang mesti Allah jadikan setiap roh semuanya adin, ketuhanan. Jadi adin. Maka tu Allah Ta'ala kata indadina indallahil. Dia tak kata Islam dulu, dia kata indadi, kenal aku dulu. Din tu makna agama. Agama tu maknanya Allah tu dulu, sebelum Islam. Nanti kau dah kenal Allah, Islam tu menyerah diri kepada Allah 100%. Itu makna Islam. Tapi kalau kita ambil Islam dulu, kita tak faham. Itu yang terjadi. Tapi bukan bumi sinilah. Jadi kita kena faham. Alhamdulillah kita faham. Kita serahkan diri. Kita kena ada pengetahuan dulu dan juga keyakinan. Baru kita mengucap penyaksian bahawa asyhadu alla, tak ada. Semuanya aku pun tak ada, engkau. Tapi kalau kita tak ada penyaksian, kita tak ada pengkajian, kita tak menelik diri kita, kita sebut ni, tak terasa lah yang kita ni tadi. Kita hanya sebut jenis, okey. Kita hanya sebut bentuk tulisan aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita banyak sebut tu, tapi kita tak dudukkan makom tu. Makom tu mestilah merasai. Apa tu la ilaha illallah? Rasa dia macam mana? Rasa dia adalah manis tak ada pahit. Iaitu kita hilang semua, tak ada. Yang ada hanya Allah, manisnya. Tapi kalau kita sendiri sebut, tapi ada diri kita lagi. Diri kita ni kotor. Jadi batil. Bila batil, kotor, mana boleh benda hak bersih nak duduk kat. Maka tu kita sebut nama Allah tak terasa, sebab yang jadi penghalang tu adalah kita sendiri tak mau buangkan la ilaha. Allah dah ajar dah kalimah yang paling, yang kalimah geliga. Azah, Manzah, biar. Macam roti ya kan? Ya. Ini ambil cucu dia. Tak apa. Alhamdulillah dapat dengar sikit-sikit ni pun alhamdulillah. Ya. Yang penting hati kita betul-betul terpanggil, rasa benda apa ni, bagi salam. Ini berharga. Ya. Ini nilai dia, kata Saidina Ali, nilai dia ni tak dapat nak dinilaikan. Kalau ada satu barang antik tu lah. Barang antik ni Allah jadikan dia berada dalam buah delima lah. Dipanggil tadi geliga delima. Yang Allah jadi, Allah campakkan pada malam Lailatul Qadar di dunia ni 3 biji. Contohnya 1 tahun. Dapatlah pada satu orang tu. Direndam dalam air yang putih, diangkat, direndam merah, diangkat putih. Dipegang, gunting rambut tak putus.
Itu barang yang Allah jadikan. Itu barang mana geliga yang paling hebat. Segala batu-batu hebat macam mana pun, jadi nilai ni tak ternilai. Manusia tak boleh nak nilai. Sebab barang yang Allah, serupa kalimah ni tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada kalimah lain yang dapat menandingi. Tapi kita anggap enteng, anggap mudah sebab kita tak bedah siasat tu. Kita tak dudukkan makam dia, maka kita tak dapat nilai lah. Itu kalimat-kalimat yang paling sakti, yang paling tinggi. Tapi kalau betul sekali ya, Rasulullah kata macam sepantas kilat nur tu naik terus sampai kepada Rabb. Pada kita cerita tadi daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, nak naik berjumpa Allah tu berapa ratus tahun dia dikira. Satu apa ni, langit ke satu langit tu 500 tahun perjalanan. Bila nak sampai? Mati duduk balik mana penat dia sebut. Tak sampai nak jumpa Allah Ta'ala tadi. Kita tak tahu rahsia dia. Bila Rasulullah dah sampai, baru Rasulullah jelaskan rahsia dia. Allah tu bukan ada kat atas, Allah bukan ada kat bawah, Allah bukan ada kat kanan, bukan di mana-mana, tapi ada pada diri Rasulullah, yang makna yang kenal diri, kenal Allah. Jadi jangan cari Allah kat mana-mana, ada dalam diri Rasulullah. Dan Rasulullah kata pada Sayyidina Ali, dia ada pada diri-diri orang yang kenal diri, kenal Allah, iaitu orang mukmin, orang beriman. Allah tu ada di situ. Jangan pula tunjuk Allah kata ada kat dalam. Bukan maksud dalam tu, makna keyakinan dia orang tu, dia dah tak ada yang ana ajar Allah. Itu yang nak dia fahami. Kan dia kata, si Haji kata Allah ada dalam diri dah manunggul engkau kalau gusti pula aku kata. Wahdatul wujud pula dia kata aku. Tuhan bersatu dalam diri manusia pula dia kata akunya. Bukan maksudnya gitu, tapi bahasa dia gitulah yang Rasulullah bagi tahu. Jangan kau cari Allah kat mana-mana. Ni ada kursi. Ada kursi Allah cakap. Ada kursi ni jangan kau berdebat-debat lagi, dah memang sahih daripada Allah kepada Rasulullah. Dia kata gitu, jangan cari di mana-mana Allah ni. Allah sendiri bagi tahu. Aku tak ada kat mana-mana, tapi aku ada pada diri orang yang kenal aku. Jangan kau belah pula, mana ada Allah dalam diri dia, bedah apa siasat. Jangan. Bukan maksudnya dia ada dalam tu. Orang yang dah kenal lah diri, kenal keyakinan dia tu, kau tak jangan carilah dia. Maknanya diibaratkan di situlah. Dia dah tak ada kedirian. La ilaha illallah, dia dah temui makam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia dah temui. Diri dia tak ada, semua ni tak ada yang adanya. Tu banyak yang salah faham. Dia kata ni tinggi ni ilmu, orang awam tak boleh nak pegang ilmu ni. Ya, ni bukan tinggi. Ni bukan ilmu ni orang awam tak boleh faham. Bukan, sebenarnya engkau tadi sejak lahir lagi dah dikalimahkan kat telinga engkau. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu annam. Itu kalimah tu kan belum kau tahu cakap lagi dah. Kau tak tinggi apanya. Cuma kau tak bedah siasat. Kau bedah siasat yang lain-lain, yang untuk hawa nafsu kau. Padahal yang penting ni tadi, jadi jangan disalahkan siapa-siapa. Pokoknya sekarang yang penting sekarang kita harus memiliki sebelum kita wafat. Saya bertanggungjawab, kalau saya tak bagi tahu ni, saya akan berdosa di hadapan Allah, sebab Allah dah bagi tahu. Macam Rasulullah, dia kena sampaikan amanah ni. Kebenaran yang dia dapat, siddiq, amanah, tabligh, fatwa, dengan bijaksana dia bagi tahu. Dia dah lepas, Rasulullah dah lepas sempurnakan. Jadi kita ni bila dapat, macam mana pula kita nak buat? Dengan cara bijaksana, dengan cara hikmah, kasih sayang. Kan? Bukan kita cakap tu kita maki hamun orang yang tak. Kita bagi tahu elok-elok ini sebenarnya diri kau ni mulia. Tapi sebabkan kau merasa ada diri kau, maka Sayyidina Ali kata buanglah dulu. Sebelum kau nak mengucapkan tadi kalimat Allah, kau buanglah diri kau dulu. Baru kau kenal dia, baru kau tahu bahawa dia lah yang menyebut diri dia. Baru sampai maqam tu tadi. Tapi kau rasa ada diri kau yang menyebut, ada dua kan? Padahal kalam tu siapa? Sebelum terjadi sifat, siapa yang menyifatkan? Tentu diri dia, zat dia yang mengeluarkan sifat. Yang kau belum mengaku sifat tu, belum lagi. Kena pulangkan balik sifat tu kepada, baru boleh dipanggil tadi bakok bila, maknanya baru sampai dinding tauhid. Tu pasal Allah tu zat, sifat, asma, af'al. Keempat-empat ni selalu orang sampai kat sifat ni dia dah mula mengaku dia. Tak kena sampai zat.
Betul-betul tak ada dah. Baru sempurna kalimat alif lam lam mau diterangkan betul-betul. Tu kalimat-kalimat tu. Sampaikan huruf titik tu sendiri pun kalau kita dah faham tadi kalimat ni semua hilang ni bila dah sebut Allah. Bila dah sebut Allah dah faham kalimat ni tadi dah dia punya bentuk alif lam ha hilang. Dah tinggal nama je Allah kat dalam diri dah. Ni Allah tadi tertulis tadi af'al dia hilang fana jadi tinggal asma je dalam dia. Allah dalam. Sampai waktu kita fahami Allah bukakan lagi hilang nama sebutan Allah. Tinggal rasa sifat. Haqq dalam tu. Nyawa dah keluar haqq keluar semua mati. Semua mati. Yang ada sifat dah. Tu jangan ni salah ni zikir si Haji ajar ni. Mana ada ya haq Allahu haq dia tak faham. Allahu haq tu dia nak menutup semua kalimat-kalimat, semua nama-nama, semua sifat-sifat dia habis kat sini. Nyawa kita dah terangkat. Kan orang kalau meninggal dia pasal pergi ziarah, dia meletup. Haq dia keluar. Jadi sebut haq, huruf qaf tu mesti dia keluarkan. Haq al-haq. Gitu nyawa kita keluar. Itu cara tajwid dia. Jadi semua ada dia punya apa, cara-cara dia punya cara dia panggil akhlak dia tadi. Kalau kita tak tahu makna kita cari orang yang ahli dia akan terangkan. Jadi sifat tu kat situ. Zikir tadi yahu haqq yahu haqq yahu haqq yahu haqq. Dia punya zikir. Dia punya zikir tu yahu haq, maknanya tu orang tu dah sampai kepada lebur kepada sifat. Di situ nanti baru dia dah berbunyi, dia dah titik dah. Dia dah diam dah. Dia diam, dia dah tak ada lain. Dia duduk kat, dia panggil tadi nikmat dah. Lebur dah. Dia duduk kat nikmat tu. Tu zat tu, dia duduk. Dia dah tak ada lain dah. Dia sentiasa dalam keadaan nikmat. Dia sentiasa dalam menyembah diri dia. Dia tak perlu ada yang lain. Di situ dia duduk kat zat. Ni zat memang tak perlu dikaji, tapi kita bukan kaji. Kita maknanya duduk di situ sebenarnya. Tak ada. Kalau sifat tu masih ada lagi, tenggelamkan lagi. Sampai keluar nyawa kita, tak ada semua nyawa. Yang ada ibu nyawa iaitu zat Allah. Baru kita kenal diri. Bukan kenal kalimah Allah, kenal diri itu tadi. Kalau nama saya Aziz, bentuk saya af'al, sifat saya ini, dan keseluruhan saya adalah semua. Tadi tak ada dah nampak lah yang lain lagi dah. Kita nampak yang baik. InsyaAllah. Ya. Oh ya. Okey baik. Begitulah. Ya. Jadi keseluruhan dia benar kita minum, katalah air tu, air Milo Ice ke Nescafe. Kesempurnaan dia mula-mula kita akan tengok af'al bentuk air Milo yang dah dibancur tadi. Kan? Af'al ni adalah dia campur Milo. Dalam Milo tu ada berapa banyak nama. Bali lah, telur lah, apa benda lah. Ada 5-6 jenis nama tu baru boleh keluar nama dia Milo. Kan? Kalau tidak ada salah satu kurang pun, ini bukan Milo ni, Ovaltine ni. Contohlah kan. Tapi Milo tu mesti bancuan dia. Kalau ada 7 nama dia, baru boleh nama Milo. Milo tu pula kalau kita tak minum betul-betul, kita tak dapat ni Milo asli tak asli. Kita kena jamah dia. Bila kita jamah dia baru betul. Oh ini betul Milo. Sedap dia tu memang Milo lah ni. Kita yakin. Jadi itu belum cukup lagi. Kita berhenti kat sifat tu. Tak boleh. Kita menyembah pada rasa, sifat mana boleh. Kita tak kenal lagi diri dia tu tadi. Dia yang menjadikan. Kau tak nampak lagi ke? Allah Ta'ala kata. Kau berhenti kat situ yang aku jadikan sifat tu. Ya? Kau tak nampak ke? Allah Ta'ala kata. 7 lapis langit, 7 lapis isinya aku yang adakah kau ragu lagi ke? Aku yang menjadikan semua tu. Baik kau cakap tadi Malta, koko, apa lagi? Telur ke dalam tu. Itu kan engkau ke yang jadikan? Makhluk ke yang jadikan tu? Telur tu. Telur dulu, ayam dulu.
Allah lah jadikan dulu semua tu. Tak kira lah Allah nak jadikan telur dulu ke ayam dulu. Tu Allah lah yang jadikan kan. Bukan dia jadi dulu. Tak kira lah telur ke ayam bukan dia jadi dulu. Yang menjadikan doa. Tu kita nak kena faham. Baru kita faham, ya Allah, selama ni hari aku tak kenal kau lagi, ya Allah. Bila aku dah serahkan sifat tu, sedapnya air Milo ni engkau yang jadikan, ya Allah. Dan engkau tu lebih sedap. Aku esakan engkau, bukan mengesakan sifat air Milo tu. Baru sampai dinding tauhid, barulah betul kenal Allah, kenal diri nama dia. Tak ada lagi kita nampak satu pun makhluk ambil bahagian, 0.01% makhluk ambil bahagian. Tak ada. Iblis ambil bahagian ada. Kita nampak iblis ada kuasa lah. Tak ada. Itu semua pelajaran yang maknanya songsang. Pelajaran yang kita terima tu masih lagi menyembah kepada makhluk. Padahal tu semua iblis pun kuasa Allah. Hidup iblis pun Allah yang bagi. Malaikat ni pegang aras besar mana pun, itu hak Allah. Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, dia tak boleh pegang. Semua posisi-posisi itu semua Allah bagi. Kita ni semua pun tak punya apa. Dia bagi hidup, lepas tu dia bagi dalam tu ada watak-watak kita ni. Mudah-mudahan watak kita daripada watak maknanya kesuci. Yang paling pentingnya kesucian. Tak kira kau petani ke, kau pekebun ke, kau menteri ke, kau pegawai ke, ketua kampung ke, orang awam ke, tak kira. Yang penting kau kenal Allah, kenal diri, kesucian dia jaga. Hidup kau akan bahagia. Tapi kalau kau menteri, kau agung, kau orang kaya, cuma mana terkenal satu dunia pun, tapi kau tak kenal, tak ingin kenal Allah, tak ada harga nilai kau di sisi Allah. Rugi. Pasal orang kalau kenal diri, kenal Allah ni, dia dah kenal dia asal dulu, ada alam roh hanya dengan Allah. Dia nak dengan Allah je. Seperti mana 4,000 tahun alam roh dengan Allah. Untung orang tu. Insankah? Amin. Insan yang sempurna. Kepada yang mukamil, yang maha sempurna. Macam mana cara dia? Tak adalah rasa ada kedirian dia lagi. Dia tak mahu dah. Tak lazat. Sebab dia dah temu alam roh dulu, dia lazat tu hanya dengan Allah. Teh tarik mamak, teh ais tarik ni mana ada lagi waktu tu. Tak ada semua. Semua dia dengan Allah. Ya syok. Ke kanan, ke kiri, ke mana dia pusing pun tetap. Dia tawaf kat situ je. Roh tadi. Nikmat dia tawaf. Roh tu tawaf. Tengah-tengah tu Nur Muhammad. Ini bukan saya nak gambar-gambarkan Allah tu bertempat. Bukan. Saya nak bagi keyakinan. Jadi Allah tu sendiri buatkan keyakinan kepada dia. Dia terjalikan sifat untuk aku kenali. Bukanlah saya yang buat sendiri-sendiri, tak. Apa pun benda yang Allah ciptakan, semuanya asalnya daripada Allah. Ini jangan kita berhenti di situ. Kereta yang kita pakai, motosikal, kaki yang kita melangkah, adakah kita menyaksikan dalam kita melangkah tu dia yang melangkahkan? Susah kalau tak belajar benda ni, kita takkan dapat praktiskan. Sebab kita tak menyaksikan, kita hanya menyebut dulu. Kita tak yakin dulu kepada Allah yang semuanya hak dia, kita terus sebut. Ruginya, malangnya nasib kita. Padahal kita menggunakan kudrat dia, hidup yang dia bagi, dengan dalam keadaan menutupi rasa kita yang mempunyai hidup, kita yang mempunyai pilihan. Silap besar gitu. Jadi itu yang menjadi halangan kita dengan Allah. Bukan iblis, bukan. Tapi itulah diri kita, menyaksikan kita yang ada. Allah pun ada, kita pun ada. Ada wujud dua. Wala yusyrik, tetap juga mensekutukan Allah. Sebab rasa ada kekuatan Allah pun mana boleh. Semuanya Allah. Menyaksikan Allah punya. Semut apa halus yang COVID halus, lagi halus pada COVID pun Allah ciptakan. Allah yang bagi dia makan, Allah yang bagi dia hidup. COVID ada manusia ciptakan. Kumpulkan cerdik pandai semua profesor buat ciptakan satu je, rambut dia. Selai rambut Allah Ta'ala kata. Colong kau ceritakan. Cikgu nak apa? Tolong ambil kamar je, naik motor je. Dah sampai kedai Abu Samar. Kedai je. Gitulah tadi. Berbahagianya kita bila kita dapat balik asal kejadian kita adalah ta'ah. Kalau kata manis titik tu masih ada lagi. Tapi itulah tempat marifat kita manis titik, iaitu kita berasal dari tadi Allah tajalikan untuk dikenali, iaitu Nur Muhammad. Itu tempat marifat kita Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad tu baru boleh
sampai. Jadi Allah kena tajalikan. Untuk nak sampai ke dia, Allah jadikan Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad baru jadi kita. Jadi apa pun kita nak kembali kepada Allah, mesti Nur Muhammad. Nur Muhammad tu dia juga, sifat dia. Tapi kita jangan berhenti situ, sebab sifat Nur Muhammad akan bawa mengesakan Allah. Sebab Nur Muhammad tu bahagian daripada diri dia. Bukan diri dia ada banyak, bukan. Dia ingin aku dikenali. Nur yang cerah yang akan bawa kepada aku. Tak ada lain. Tak ada kenderaan lain. Allah jadikan kenderaan untuk sampai pada Allah tu ibaratnya nur. Sebab dia jadikan mula-mula sebelum ada apa semua, nur dulu. Nur Muhammad. Maka kita nak kembali kepada Allah pun harus tenggelam kat dalam Nur Muhammad. Nur Muhammad tu tenggelam pada sifat, terus sampai pada zat. Baru kita faham yang ada hanya Allah. Nampak Muhammad tak? Bila dah tenggelam tu dah, kita ni dah itulah yang kata tadi. Kita ni dah tak ada. Kita dah tak ada. Habis apa yang ada sekarang ni? Faham-faham sendirilah. Bukanlah kita mengaku kita Tuhan. Bukan kita mengaku kita Tuhan. Sebab kita dah tak ada. Habis yang mengaku asyhadu siapa? Dia yang mengaku dia aja yang ada. La ilallah, la ilallah, la ilallah, nafi. Tapi masih ada diri kita lagi. Mana boleh? Mesti harus kefahaman. Kau kena yakin. Awal dia, Sayyidina Ali kata, pangkal dia, awal dia mesti yakin kau tak ada. Tapi kalau kau baca banyak kali, kau rasa ada diri kau lagi 50 tahun, 1000 tahun pun tak sampai. Allah dah bagi dah geliga dia ni. Ini special. Kau tak hargai, kau tak betul-betul jaga dia tu betul-betul. Cari sampai faham, nanti baru kita nak jaga tu. Tak mau, takut ada rasa kedirian. Baru faham. Ada tak orang banyak soal itu. Oh, ini orang awam tak boleh pegang ni. Saya cakap, suka tinggal lah. Zaman Nabi tu lagi banyak orang awam. Nabi cerita terus boleh faham. Sebab ini memang pelajaran orang awam. Tapi bila dapat, ini yang paling tinggi. Tu. Sebutan tu tadi la ilaha illallah semua tahu. Budak-budak pun tahu kan. Kita daripada kecil pun. Mudah je. Tapi kita tak faham. Kita tak berdasiasat. Macam kita cakap tu, kita pakai motor, bila rosak kita hantar ke mana? Workshop kan? Kenapa tak betul sendiri? Kau pakai hari-hari 5 tahun, 6 tahun takkan tak tahu? Kau pakai body kau tahu mana rosak dia. Kau tahu kan? Kau nak suruh orang repair pula. Kenapa? Sebab kita hanya guna, kita tak hargai bila dia rosak macam mana nak baiki. Kembali kepada Allah ke, bertobat ke apa kan? Tak. Kita biarkan rosak. Betul? Kita nak orang pula baiki kita pula. Orang mana tahu masalah dalaman kau. Engkau pula tak nak serah pergi doktor yang boleh kerohanian tu. Kau pun makin jauh, tak naklah jumpa dia, takutlah. Macam-macam lah kita. Bila nak. Tu pasal sebelum dia jadi macam tu, keras, rosak, makin teruk, cepatlah kembali. Cari balik. Rugi kalau tak dapat ni. Ini babit perjalanan yang jauh tau. Hidup kat dunia paling pun 100 tahun. Ya. Tu kalau sempat sampai lah. Tak tahu nyanyuk ke tak nyanyuk pada 100 tahun, tak tahu kan. Sebelum dia tu kita wafat, dapatkan dah. Kalau tak dapat kita kenal Tuhan kita, yang diri Tuhan tu tadi betul-betul, nyanyilah kita. Sebab kita menganiaya diri kita sendiri. Allah kata, tak yakin lagi ke aku yang jadikan? So, dalam diri kau semua kau tengok kan, semua aku tunjukkan dalam diri kau. Kenapa kau perbodohkan diri kau zalimi diri kau menutupi aku tu tadi? Allah Ta'ala kata, sampai bila kau nak zalim pada diri kau sendiri, sedang Allah lebih sayang pada kau? Buka Fatihah, buka. Allah Ta'ala kau keraskan hati kau duduk lagi dengan orang-orang yang sama dengan kau. Allah bagi ujian ni, ujian tak, kau tak nampak tu ujian daripada Allah. Allah nak sedarkan kau tak nampak. Kau nampak ni fenomena lah, macam-macam kau cakap, bukan daripada Allah. Ada tu semua Allah nak bagi sedar, bagi sakit, bagi kau macam-macam. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, masalah rumah tangga, masalah apa semua Allah bagi tu semua untuk engkau kembali pada Allah. Kau pun keras hati, kau tak mau lagi.
kau biarkan lagi. Ya Allah. Jadi kita ni alhamdulillah. Jadi kita menghadapi manusia yang begini, kita kena betul-betul. Allah tu tak jemu-jemu bagi perumpamaan. Tak jemu-jemu. Kita pula janganlah baru 5 tahun dah cakap dengan dia dah. Orang tu tak nak, kita dah malah lah aku nak cakap dengan dia. Tak boleh. Kita hanya boleh cakap, peduli lah berapa tahun dia nak faham benda ni. 20 tahun dah aku. Orang lain dapat, kau tak dapat. Jangan marah dia, biarkan. Kita cakap ni, tak apa kau tak dapat, tak apa. Yang penting kau terus tetap. Jangan kau nyalahi sudah. Kalau kau nyalahi habis kau. Tak apa, Allah belum lagi nak apa. Masih ada sifat mazumah dalam diri kau. Sabar. Duduk ni terus dengan orang begini. Bila aku nak dapat ni, aku tak faham, orang lain dah faham. Jangan risau. Yang penting kau duduk istiqamah. Ada orang nak bagi 1 jam ni orang dah dapat. Ada yang nak bagi 1 hari, ada yang bagi sebulan, ada setahun, ada 10 tahun, ada 100 tahun. Itu Allah punya kuasa hidayah dia nak bagi. Kita terus duduk di makam ni. Kerana Allah janji, Allah tak akan mungkir janji. Walaupun kau duduk selalu, kau mati dalam keadaan tu, tetap nanti kau mati Allah bagi. Sebab kau istiqamah nak. Orang yang nak kepada Allah masih hidup tak dapat, dia belajar sungguh-sungguh tak dapat, pasti dia mula mati Allah tak akan nyayang. Yakin? Tu. Jadi kita yang masalahnya kita tak nak pergi belajar. Kita duduk diam diri kita. Bagusnya itu saya cakap tadi. Kita maknanya boleh kita gunakan teknologi telekomunikasi ni tadi, perhubungan ni, video, YouTube, Telegram, semua pakai dah. Tapi bezanya bila orang duduk datang di pengajian direct ni, dia lain, dia punya Allah bagi tu lain. Bukanlah saya tak bagi, janganlah makna orang dah yang si Haji cakap ni tak bayarlah. Janganlah, makna teruslah. Tapi bila sekali-sekala tu duduk. Pasal kita ada tugas je macam-macam, jauh dekat. Jadi gunakanlah alat yang Allah Ta'ala jadikan ni. Ni bukan makhluk jadi, Allah juga jadikan. Tapi bila ada free, ada peluang, lebih baik kita duduk berkumpul. Maknanya itu lebih baik lagi. Sebab kita ada halangan tak apa, kita teruslah. Ambil wudu elok-elok, saya cakap kan, matikan diri betul-betul macam saya cerita tu hari. Macam mana orang ni tadi, dia bosin-bosin nak ni. Dia seolah-olah dia berhadapan dengan ilham daripada Allah langsung ni. Dia bosin-bosin matikan diri, baru dia buka tumpu tu. Dia takut, dia sentiasa hati dia ingat Allah dia. Walaupun yang dia dengar tu YouTube, dia tak nampak lah dalam tu telefon, dia nampak betul-betul daripada Allah. Saya cakap gitu, dapatlah dia. Nampak saya, nampak yang bagi siapa ni? Saya kan dah cakap tadi, la ilma lana. Saya tak ada ilmu, semua tak ada. Saya bukan berpegang pada ilmu. Bukan saya cakap ilmu tu tak betul, tetapi saya nakkan Allah tu lebih mustahak daripada yang. Bukan saya cakap ilmu tak payah ambil, ambil juga, tapi saya letak tepi. Sebab saya nak yang original, asli. Baru yang asli ni pergi ke lubuk-lubuk hati. Pendengar-pendengar YouTube pun masuk. Pendengar YouTube pun kena betul-betul lah, asli juga je. Jangan masuk-masukkan yang lain, jangan. Keluarkan tepi dulu, dengar betul-betul. Ya Allah, aku nak ni, ya Allah. Tolong ya Allah, bagi aku faham apa yang cakap ni, bukan yang lain. Engkau, daripada engkau ya Allah, bagi aku. Gitu. Duduk tu. Sambil baring tengok, perap tertidur, terlelap. Sampai bila ni? Tak tahu bangun tidur tengok bateri dah habis je. Tak dengar habis lagi. Kita tak ada macam apa, menghargai ini kalam daripada Allah SWT. Tak kena juga tu pasal. Jadi bila kita sekali duduk sini, baru kita dapat situasi yang maknanya asliah, mana kita pernah duduk sini kan, contohnya. Jadi bila kita tengok YouTube, kita boleh duduk kat situasi tu. Menjiwai dia panggil tadi. Ya? Saya tak pandai nak cakap menjiwai tu. Kerana saya tak ada jiwa. Jadi kemanisan ni tadi kan, bila kita tak ada rasa apa, tak boleh ada dua jiwa. Jiwa tu tetap satu, tunggal, esa dia je. Jadi kita mentajalikan jiwa Allah tu tadi, hak Allah yang ahad tu tadi, yang kita bukan ada, kita pun ada pilihan jiwa kita tak.
Kita semata-mata mentajalikan dia, penglihatan dia, pendengaran dia. Kita faham. Kalau ini kita tak faham awal-awal lagi, yang lain habis kita tak faham. Tinggi mana ilmu pun kita tak tahu nak bawa. Ini walaupun dia ni orang kata ni dalam, bukan dalam, ini adalah awal. Pokok pangkal dia mesti kenal Allah. Keyakinan, penyaksian. Yang kita menyaksi, asyhad, aku menyaksikan, aku yakin, tak ada semua. Baru dia sembuh. Baru jadi kita rasa kita tak ada rasa dua, ada kita ada Allah, tak boleh. Ada kita ada Allah pun masih syirik lagi. Masih merasakan kita ni memerlukan lagi. Nak upah tu, nak upah macam-macam akan datang. Bila ada dua, nak tiga pula, tiga nak empat pula. Satu. Bila satu betul-betul kita pegang, kita nampak semua satu juga. Walaupun banyak kita nampak pokok ke pokok bintang ke, serta tetap mengalir dia pencipta yang kita nampak. Ahad. Olahkanlah dalam kehidupan kita. Olahkan. Sekarang ni kita belajar pun tak. Itu awal-awal patutnya awaludin ma'rifatullah. Itu dulu kita kena mantapkan dulu. Tapi tak apalah, saya cakap kalau dah ambil pun yang lain-lain, tak apalah, tahu tepi, duduklah belajar ni. Ni dibiarkan lagi mengaku kita kenal Allah, padahal kita belum kenal. Masih lagi nak upah, masih lagi nak ganjaran. Maknanya kita masih lagi tak kenal lah. Kalau dah kenal diri, kenal Allah, dia tak mahu upah dah, pasal dia dah tak ada dah. Yang ada, apa yang dia nak? Hanya Allah saja dah, betul-betul. Hanya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. La haul. Ni masih la haula wala, ada lagi di. Tu sebut aja betul, tapi dalam tak duduk kat makom tu. Jadi kita dah terlalu lama duduk kat alam, proses alam hawa nafsu kita, dengan pengakuan kita yang ada, Allah pun ada, maka keluarlah daripada alam yang kita selalu duduk mengaku yang kita ni ada. Keluar kepada yang betul-betul yang wujud hanya Allah. Baru kita selamat. Baru berada dalam benteng Allah. Allah nak kita selamat, Allah nak kita aman, Allah sayang kita. Kita sayang diri kita, Allah lagi sayang dia. Jadi kita tak boleh nak sayang diri kita, tak faham. Yang faham boleh sayang kita, dia serahkan pada Allah. Baru tahu, baru betul dia yang boleh jaga kita, bukan kita boleh jaga diri kita. Salah. Kita jaga kita pula. Ada pun, mana boleh. Salah perkataan tu, kita jaga kita. Salah tu. Tak boleh pakai tu. Rosak akidah orang, kita jaga kita. Allah yang boleh jaga kita. Bukan kita minta pada Allah jaga kita. Bukan, memang dah betul pun Allah yang jaga kita, bukan kita jaga kita. Jangan salah faham. Macam nampak macam tak ada apa-apa je perkataan tu. Sebar luas kat mana-mana. Kita jaga kita jaga kita, ya Allah. Mengaku kononnya boleh jaga kita. Kita boleh jaga kita mengaku. Ni ke depan ni 5 minit kita tak tahu apa akan jadi. Tahu apa jadi? Jangan kata 5 minit, ke depan ni 3-4 minit ni kita tahu apa akan jadi. Kita tahu ke nyawa kita boleh diangkat jadi? Tak tahu. Kita tahu kita ni kebumikan di mana. Kita mati nanti waktu bila? Saat bila? Tahu kita? Tak tahu semua. Apanya yang kita nak jaga? Apa yang boleh kita jaga kita? Tak boleh. Itu pasal ulah haula. Dia yang boleh jaga. Tolonglah jaga. Jangan biar aku sedetik pun, kata Rasulullah. Aku mengontrol diri aku. Walau sesaat, walau sekelip mata, walau senapas pun. Aku nak engkau aja yang. Sebenarnya memang engkau aja yang tahu. Aku yang rasa macam aku ni boleh jaga dia aku. Boleh. Dia ilhamkan kita untuk sebelum nak parking motor, Allah bagi ilham. Parking kat tempat betul-betul motor. Kalau ada tabung duit, letak duit. Dia yang bagi kita ilham untuk, bukan kita kata kita kena usaha ni. Bukan, itu dia yang bagi. Jangan kau ngaku-ngaku engkau pula yang berfikir ke situ. Sebenarnya dia yang bagi la haula wala, tak ada. Kalau kau mengaku engkau yang tak, aku kena ikat dulu unta ni, Rasulullah kata. Tak, itu semua pun daripada Allah. Yang Rasulullah cakap tu pun bahagian daripada Allah. Bukan kau ada sikit pun tak ada. Jangan salah faham. Usaha daripada kita, Allah suruh. Jangan mengaku usaha tu juga daripada Allah. Kehendak tu sendiri dia datang halus je. Nescafe. Nescafe dia bagi rasa. Kalau tak dibagi rasa, kau nak sebut Nescafe? Tak boleh.
Tapi kau degil, kau rasa aku nak Nescafe lah, selera aku ni hari. Selera aku pula. Salah tu. Dah mengaku ada Allah, ada engkau berkuasa, Allah pun berkuasa. Bila pula Allah lantik kau jadi Tuhan pula? Baru semalam. Jangan. Kita tak ada, bila tak ada siapa-siapa lantik kita jadi. Yang ada hanya Allah, kerajaan Allah. Yang ada pentadbiran Allah kat muka bumi dia. Daripada start dia zahirkan Nur Muhammad sampai bila-bila orang dah masuk surga, orang dah clear semua tu, semua berjalan kun fayakun Allah. Tak ada siapa-siapa pun punya kuasa. Semua kuasa Allah. Baik iblis, baik setan, baik malaikat, baik nabi-nabi, baik kita, baik yang nampak, baik tak nampak. Semua atas kuasa Allah. Baru mantap. Latihlah, janganlah sikit-sikit ni tinggi ni. Lama-lama tak belajar. Tinggi apa tinggi? Selamat. Kau kan didoakan tadi. Rasulullah doakan kita selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa yang paling tinggi. Sebab minta selamat di dunia, di alam akhirat, alam mana pun sentiasa dengan Allah, di dunia pun dengan Allah, di akhirat kat mana pun fakina azabah, jauhkan daripada lupa kepada Allah. Di dunia pun sentiasa dengan Allah, alam mana pun dengan Allah. Itulah doa paling tinggi Rabbana. Tapi tak faham. Alah, ni doa nak aku baca lah, tak best lah. Kita pandang remeh-temeh je. Padahal itu sapu jagat seluruh ilmu apa doa ini ibu dia. Dalam Quran kan Allah Ta'ala aja doa tu. Di dalam diri, di luar diri, di mana pun kita pergi, alam apa pun dicampak, alam barzah, alam apa pun, kita tetap minta Allah. Fakina azabannar tu jangan lupa pada Allah, benar tak? Jadi lawan pada tu sentiasa ingat, lupa diri kita, buang diri kita yang ada hanya Allah. Wah, yang letak sebelah lagi. Mati betul-betul tak ada, jangan. Kalau boleh tu jangan ingat nama kau, boleh? Para nabi kadang-kadang dia dah lupa lah gelaran dia, apa benda dia tak ada, dia tahu. Cuma dia pandai waliya talatuf wala yus'iran nabikum. Dia berlemah lembut, dia tunjukkan dia macam orang manusia biasa. Dia terpaksa macam ada nama lagi. Kalau kau betul-betul nama dia pun dia tak mau ingat dah. Dia terpaksa campur orang umum, dia sama macam kau, ada nama, dia letakkan. Padahal dalam diri dia Allah semata, roh dia betul-betul Allah. Ini cuma dia nak bawa manusia, dia terpaksa gunakan kelemah lembutan, kebijaksanaan, latif, halus untuk bawa manusia ke arah ilahun wahid. Hebat Rasulullah SAW. Dan orang yang kenal diri, kenal Allah, dia pun watak dia gitu. Sebab orang mukmin, orang yang kenal Allah, kenal diri daripada aku Nabi itu. Untunglah dia daripada Nabi. Waris bukan warisatul anbiya tu, warisatul ilmu aja, tapi warisatul akhlak. Apa akhlak dia? Tak ada rasa kedirian. Nabi akhlak dia yang paling tinggi, tak ada rasa kedirian Baru dia buat apa-apa pun bersandar pada sunnatullah, baru dijalankan jadi sunnah Rasul. Mesti sunnatullah dulu, itu tak ada rasa diri, baru asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad, baru daripada dia juga. Tak ada dua pun. Muhammadun ila Rasul. Muhammad tu adalah pesuruh Allah. Mati berapa banyak para nabi-nabi 124,000. Apakah kita nak balik tak nak sembah pada Allah? Jadi mati ke saya, mati ke siapa nabi-nabi, tetap kita menyembah pada ikut sistem Allah. Allah yang maha hidup. Dia tajali. Allah tajalikan macam-macam Allah sayang. Tak cukup nabi-nabi tu 124,000 dulu. Wali Allah pula dia bagi. Jadi tak ada alasan nabi dah penutup kita, habislah kita. Tak ada. Jangan kita sembah pada nabi. Nabi tu membawa nak bagi kita bertambah yakin. Dan lepas dia dah wafat, dia utuskan lagi untuk meyakinkan kita tentang ayat-ayat Allah, tentang penciptaan ni semua Allah. Walilah pewaris dia. Nanti disebarkan lagi bahawa pada wali-wali ada penolong dia, iaitu Arifin Billah, pembimbing rohani tadi. Ikutlah. Kita jumpa dengan dia, baru kita dapat. Kita tak jumpa ahli tu. Kalau nak belajar mancing, tahulah jumpa ahli mancing. Tu jadi jangan jadi sampai kita diperbodohkan oleh diri kita sendiri. Kita yang menutupi diri kita sendiri.
Naluri kita, asal dia fitrah kita, kita ni dengan Allah. Jadi takkan kita cari lain gitu. Kita kena ada semangat ni gitu. Aku mesti nak tahu asal aku. Aku dulu ni memang fitrah Allah jadikan dengan Allah. Aku dah difitrahkan ibu aku nama sekian-sekian. Masih fitrah aku mesti di mana pun tetap ibu aku satu tu je. Jadi Tuhan aku tetap Allah tu satu. Sebab aku sebelum terzahir hidup kat dunia ni, bertubuh, roh aku dalam aku ni dah ada dulu. Nama dia roh dalam aku ni, enjin dia. Belum aku terjadi tubuh aku lagi. Mak aku, bapak aku belum kahwin lagi. Mana roh aku tu dah ada di sisi Nur Muhammad Sifatullah tadi, bertawaf-tawaf mengesakan Allah SWT. Dan syok kat situ, asyik 4,000 tahun asyik, sampai kat dunia dah boleh lupa pula. Patutnya kita pegang tu kan. Tapi bila kita dah tutup, bila kita buka balik tu, yang bila dapat tu, ya Allah, dia punya syok dia. Panak fil baqa. Lupa dah. Menggelata dia masuk ke seronokan rohaniah, jumpa balik Rob. Dia dapat balik duduk dalam rahim Rob. Ibaratnya gitulah. Duduk dalam balik sayangnya Allah. Dulu kita duduk dalam rahim Allah, ibaratnya gitulah. Kasih sayang Allah ya dalam roh tu. Tak mau pergi lain dah. Jadi bila dapat balik macam mana kita? Lama dah apa? Dapat balik. Itu Rasulullah kata, wa amma bi ni'mati rabbika. Sedapnya tadi dengan Allah, ya Allah. Rupanya kita macam tu asal-asal. Mengapa kita ni, Allah Ta'ala kata, mengapa engkau lupa asal kejadian kau daripada aku, engkau boleh rasa engkau, ya Allah, kan? Jadi benda ni bukan tinggi, bukan saya cakap tadi ini orang awam, tak. Semua kita, naluri kita, awam ke tak awam ke, naluri kita dah memang ketinggian dengan sifat yang memang Allah Ta'ala letakkan kepada ingin aku dikenali, maka aku jadikan untuk kita kenal kepada dia. Dan memang pun terkeluar kita memang nak Allah. Waktu tu belum ada apa-apa lagi, kita dengan Allah, ya syok dia. Tak ada yang lebih syok. Bila kasih sikit-sikit syok yang lain, sikit-sikit, lama-lama tak ingat syok yang betul ibu tadi. Silapnya kita tadi. Jadi beruntung bila kita dapat balik, Allah bawa balik, kenal balik. Alhamdulillah, bersyukur ya Allah. Sepatutnya aku tak layak dapat ni ya Allah. Banyak salah aku ya Allah. Tapi sayang kau, rahmat kau yang aku dapat ya Allah. Bukan sebab amalan aku banyak, bukan sebab ibadah aku banyak ya Allah aku dapat ni. Tapi semua terbantu kasih sayang kau yang azali dah tetap kau. Kasih sayangan aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tak teringga kau yang tahu puji diri kau sendiri ya Allah. Subhanallah. Hari itu saja insya-Allah. Ada apa-apa nak dia apa? Dia bersama. Ada pertanyaan, perkongsian. Dah lama dia nak cakap ni. Pagi.